Semayang sunat dia bagus, bukan takat semayang fardu, tapi lepas semayang fardu satgi dia buat semayang ba'diyah, sebelum dia buat semayang qabliyah, lepas tu malam kalau ada masa dia mangkit awal dia akan buat tahajud. Dia rajin buat amalan sunat ni, semayang sunat dia rajin. Wasiyamiha, dan puasa dia pun rajin, puasa-puasa sunat rajin dia buat. Tunggu Isnin Khamis dia nanti akan buat. Lepas tu bila mai hari-hari yang disuruhkan, disarankan puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan, dia nanti akan buat. Ni yang kata bagus perempuan ni. Wasadaqatiha, dan dia pun rajin bersedekah. Habang bila masa ustaz mana mai kata saya perlukan bantuan sikit-sikit nak bagi kat sekolah ke, nak buat apa ke, dia nanti akan hulur dulu. Lepas tu kalau tak ada, dia nanti akan tanya, surau ni tak ada apa-apa nak minta bantuan apa ke? Siapa yang ada susah? Hak mana kalau orang susah pergi jumpa dia tidak akan memberikan dalam keadaan tangan kosong. Makna dia akan bagi sedekah. Sedekah dia bagus. Cuma kata kawan ni kepada Nabi SAW, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuma satu saja perangai tak elok dia ada dekat dia. Dia ni selalu tu'zi jiraniha, dia selalu duduk menyakiti jiran dia. Dia duduk bagi sakit hati kat jiran dia. Sakit hati macam mana? Bilisaniha, menggunakan lisan dia. Dia bawa cerita yang tak elok yang jiran dia tu, dia bawa merata tempat. Walaupun dia ni semayang sunat bagus, walaupun dia ni puasa sunat banyak dia buat, walaupun dia ni sedekah banyak dia hulurkan, tetapi satu je perangai tak apa nak elok. Dia suka bawa cerita buruk jiran dia. Yang kedua, dia suka peleceh jiran dia. Makna dia menyakiti yang dikatakan jiran dia menggunakan mulut dia. Apa saja perkataan yang sakit hati kepada orang, makna dia menyakiti. Boleh faham tuan sekalian? Tak kira lah, walaupun kita puji dia sekalipun, kita puji dia. Puji ni makna apa? Makna dia kita penat dia, tapi dia tak suka. Kita duk cerita kata jiran saya ni semayang dia bagus, puasa dia bagus, apa semua. Bila jiran tu main, dia kata, hang jangan duk cerita macam tu. Pasal apa? Aku tak suka ambil cerita ke orang. Aku nak semayang ke, aku nak puasa ke, biar pergi ke aku lah. Dah aku nak abang kat orang lain, aku nak puji. Aku tak mau. Kalau dia puji juga, bermakna dia menyakiti jiran dia. Boleh faham tuan sekalian? Nabi kata apa? Nabi bagi respon apa kepada kawan hak tanya ni? Nabi kata, hiya finnar. Nabi kata, dia ni tempat dia api neraka. Nabi kata. Nampak tak tuan-tuan? Orang perempuan sekalian? Semayang sunat bagus. Kalau semayang sunat bagus, hak fardu ni tetap buat lah, yang tak ada masalah lah yang tu. Puasa sunat bagus, makna dia puasa Ramadan dia tak tinggal lah. Sedekah bagus, zakat dia nanti bawa keluar lah, benda hak wajib. Benda hak sunat pun dia buat, apatah lagi benda hak wajib. Dalam keadaan dia semayang dia bagus, puasa dia bagus, sedekah dia bagus, tetapi mulut dia tak jaga. Mulut dia tak bagus, mulut dia menyakiti orang. Nabi bagi satu jalan hak mudah. Nabi kata apa? Hiya finnar. Nabi kata, hang nak tanya tentang perempuan ni kan? Perempuan ni macam mana hukum dia kan? Dia kata ya. Nabi kata apa? Dia duduklah api neraka tempat dia. Oh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni dia habang apa? Fulanah. Fulanah ni makna apa? Orang perempuan. Bukan nak kata orang perempuan ni dia sinonim dengan mulut dia kata kat orang dah, tetapi nak abang juga walaupun ditujukan kepada orang perempuan, orang lelaki pun kena ambil jugalah hadis ni. Kalau hang buat lelaki pun sama dengan semayang bagus, kaki surau, kaki masjid, kaki mengaji apa semua, tapi mulut hang ni duk kata kat orang, duk bagi sakit hati orang, hang pun sama juga tempat dia. Boleh faham tak? Dan kemudian kawan ni tanya lagi, ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari minal aqit. Dia kata, ya Rasulullah, hak tadi ni perempuan hak bagus, semayang dia, puasa dia bagus, sedekah dia rajin, lepas tu mulut dia tak jaga, dia bagi sakit hati jiran dia, tiap-tiap hari duk maki jiran dia, yang menyebabkan jiran dia tak selesa dengan dia, maka tempat dia dalam api neraka. Nabi kata betul.
Lah ni saya nak tanya pula, ada satu perempuan yang dia ni semayang ni biasa-biasa aja. Makna dia buat hak mana wajib ya. Puasa dia pun dia ambil hak mana wajib aja. Yang hak sunat ni dia jarang-jarang buat. Kalau ada orang dua ajak, dia berasa semangat dia nak buat, dia buat. Kalau tak ada semangat, dia takkan buat. Makna dia tidak utamakan benda hak sunat. Sedekah pun macam tu juga. Kadang-kadang dia nak sedekah ni, dia tengok tempat. Hak dia berasa dia nak sedekah, dia sedekah. Kalau tak mau sedekah, tak mau sedekah. Pendek kata dia ni bukan kaki sedekah. Cuma dia ni wala tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi dia dengan jiran dia bagus. Dia dengan jiran dia tak pernah sakit hati jiran dia. Dia jaga lidah dia dengan jiran. Kalau dia nampak ada benda yang tak kena dekat jiran dia, dia nanti akan pergi tegur dengan secara hikmah, dengan secara elok-elok. Dia tak bawa cerita buruk jiran pergi cerita ke orang lain. Dia tidak akan menyakiti jiran dia. Ni orang ni, dia jaga bersungguh-sungguh. Jiran dia tak ada di rumah, dia nanti akan tengok rumah jiran dia, kod-kod ada siapa-siapa yang tidak dikehendaki cuba nak masuk dalam rumah ke apa, dia nanti akan report dekat jiran. Dia jaga jiran dia ni, macam mana dia jaga harta benda dia, macam mana dia jaga diri dia. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata hiya fil jannah. Tuan-tuan, Nabi kata, hang nak tahu tak, perempuan hang nombor 2 yang hang tanya dekat aku ni siapa dia tu tang mana tempat dia, apa hukum dia adalah ahli syurga. Walaupun semayang kita biasa, walaupun puasa biasa, walaupun sedekah tu biasa, tetapi lidah dia berjaya jaga tanpa menyakiti hati orang, tuan-tuan, syurga menanti dia. Allahu Akbar. Boleh maklum, lepas pada ni kurangkan bercakap, khususnya cakap tentang orang. Boleh balong-balong sekalian, ayah-ayah duk ada depan saya ni, kurangkan bercakap, khususnya duk bercakap tentang orang. Lebihkan banyak bercakap tentang diri kita. Cakap depan siapa? Depan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan duk cerita kat orang. Duk cerita masalah kita kepada orang, benda takkan bawa kepada penyelesaian. Yang akan menyelesaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Depan Tuhan banyak-banyak kita bercakap, banyak kita berzikir, banyak kita baca Quran untuk diri kita. Jangan kita banyak duk cerita hal orang, banyak duk sembang hal orang. Tambahlah ni tuan-tuan, kita pula dengan pelbagai isu, negeri cara negeri, negara cara negara, masyarakat cara masyarakat. Jadi banyak duk buka cerita macam-macam. Seronok tuan-tuan sekalian. Setiap masa ni ada benda, ada isu kita nak bercakap. Tetapi kita perlu tanya, isu kita dengan Allah Ta'ala telah selesai ataupun tidak. Hang duk kalut dengan cerita orang, cerita hang dengan Tuhan lepas tak lepas lagi. Semayang hang dengan Tuhan cantik tak cantik lagi. Puasa hang dengan macam mana dengan hang dengan Tuhan. Sedekah hang macam mana. Amalan hang, segala sifat buruk hang berjaya buang ataupun tak lagi. Banyak mana dah amal ibadat yang hang buang untuk nak jadi bekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan yang hang buat tu pun hang nak kena cek pula, betul tak betul benda yang hang buat. Bukan tekat kita nak semayang terus macam tu je. Semua orang, ramai orang semayang, tuan-tuan, semua pakat nak semayang, tapi betul tak betul cara semayang kita? Yang tu kita nak kena cek tengok. Takut depan Tuhan bila kita dah meninggal, depan Tuhan, Tuhan kata apa? Tuhan kata hang tak pernah semayang. Pasal apa saya tak pernah semayang? Pasal hang semayang ni hang pun tak tahu benda yang hang buat dalam semayang. Mampus kita. Habis itu lagu mana Tuhan? Dulu aku bagi masa dekat hang, aku bagi akal kepada hang, aku bagi telinga hang suruh dengar, suruh pergi mengaji, suruh cek tengok semayang hang betul tak betul, hang buat apa waktu tu? Dia kata waktu tu kelang kabut dengan kerja. Dia kata, mana nak dan pergi mengaji? Takkan kita nak jawab depan Tuhan macam tu? Dulu duk kelang kabut dengan duk cerita hal orang, mana sempat untuk nak tengok diri saya? Kita kena jawab macam tu ke depan Tuhan. Benda ni semua tuan-tuan sekalian akan terbuka ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.